Assalamualaikum semua dan selamat petang. Selamat datang ke webinar franchise siri ketiga pada tahun 2021. Selamat datang. Webinar ini dianjurkan oleh Persatuan Franchise Malaysia bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, ya. So, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini yang mendaftar dan juga yang mengikuti kita secara live di FB, ya. Jadi pada hari ini kita membawakan satu topik, ya. Topik yang amat menarik sekali untuk webinar franchise siri ketiga, iaitu perniagaan franchise kesihatan dan kecantikan, ya. Cabaran dan peluang perniagaan pasca COVID-19, ya. Jadi tajuk ini merupakan satu tajuk yang amat menarik sekali, iaitu sektor perkhidmatan kesihatan dan kecantikan, ya. Seperti mana yang kita tahu bahawa sektor ini mempunyai demand yang tinggi dan mempunyai amat berprestasi tinggi dan juga mempunyai satu potensial, ya. Kerana kita semua sedia maklum yang bila kita berkata berkaitan dengan kesihatan dan juga kecantikan, kesihatan especially dalam keadaan yang pandemik macam ni, semua rakyat Malaysia, kita semua care about kita punya kesihatan, ya. Macam mana kita nak improvekan lagi kesihatan kita dari segi kita punya immune system dan sebagainya. Dan apabila kita berkata berkaitan dengan kecantikan pula, of course, ya, kalau kita lihat perubahan demografik Malaysia, malahan maybe dunia pada hari ini, kebanyakan wanita bekerja, ya. Jadi wanita dan kecantikan itu tidak dapat dipisahkan. Jadi bukan setakat wanita sahaja, tetapi kajian menunjukkan bahawa lelaki juga, lebih dari 50% lelaki pun turut menggunakan alat-alat kosmetik. Bukan kosmetik tetapi contohnya penjagaan diri, ya, pencuci muka dan sebagainya. Jadi itulah yang saya katakan bidang ini adalah sektor yang amat berpotensi, ya. Apatah lagi hari ini kita akan membicarakan tentang perniagaan franchise, konsep perniagaan franchise. Jadi lebih kepada konsep perniagaan untuk produk kesihatan dan juga produk kecantikan ini disediakan dalam bentuk konsep perniagaan franchise, di mana kita semua sedia maklum bahawa konsep perniagaan franchise itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri, ya. Contohnya adalah sistem, ya, SOP, Standard Operating Procedure, sistem yang mantap, dan juga berkaitan dengan produk franchise ini telah terbukti dia punya the success story in the market, ya, mempunyai branding yang kuat dan sebagainya. Jadi untuk kita membicarakan ataupun membincangkan dengan lebih lanjut lagi tajuk kita pada petang ini, perniagaan franchise kesihatan dan kecantikan, cabaran dan peluang perniagaan pasca COVID-19, bersama-sama dengan saya, kita ada 3 speaker yang amat hebatlah dan berpengalaman. Bukan setakat berpengalaman dalam bidang perniagaan franchise dan kesihatan dan kecantikan, tetapi juga akan sharing from their very own experience, ya. Jadi sebelum kita bermula pada hari ini, saya akan memperkenalkan dahululah, ya, siapakah panel-panel speaker jemputan kita pada sesi webinar petang ini, ya. Jadi saya mulakan dahulu, tak lain dan tak bukan, di sebelah kiri saya yang pertama sekali ini adalah Encik Derek Yeo, ya. Jadi Encik Derek Yeo, saya bacakan CV ringkas Encik Derek Yeo, ya. Pengarah Revenue Valley Sdn Bhd yang menempatkan jenama F&B tempatan dan antarabangsa seperti The Manhattan Fish Market, The New York Steak Shack and jenama tempatan Baharu Dapurlah. Beliau aktif dalam bidang pembangunan perniagaan franchise, so franchise development for the past 10 years, dan beliau juga merupakan naib pengerusi Persatuan Franchise Malaysia. Beliau juga merupakan pengerusi pameran franchise Malaysia FIM. Jadi pada hari ini Encik Derek akan membawa topi Vice President of Malaysian Franchise Association, ya. So Derek, beliau sering memberi latihan dan seminar dalam bidang franchise. Selain dari itu, Derek juga telah dilantik sebagai pengerusi Nexus Productivity of Retail and Food Beverages di bawah Lembaga Productivity Malaysia. Jadi Derek Yeo berpengalaman yang amat luas dalam mengembangkan industri franchise ke peringkat antarabangsa.
ke beberapa buah negara. Banyak negara ya seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Oman, Jepun, India, Bangladesh dan banyak-banyak lagi lah. Cik Derek ya sangat berpengalaman. Jadi selamat datang Cik Derek. Apa khabar? Khabar baik ya, alhamdulillah. Okey, seterusnya the only roses lah untuk yang tiga ni excluding me ya. Jadi kita ada Miss Fu Yuan Yi. Okey. Fu Yuan Yi merupakan pengurus pemasaran Salmons Group dengan lebih dari 10 tahun pengalaman bekerja dalam industri kecantikan dan pengalaman peruncitan dengan jenama antarabangsa iaitu jenama Salmons The Signature yang telah berkembang bukan setakat di Malaysia tetapi di Singapura juga ya. Beliau bekerja di bahagian terlibat maksudnya dalam pembangunan perniagaan, business development for Salmons melalui perkembangan outlets di pusat membeli belah dan pelaksanaan strategi jenama Salmons The Signature dengan menjadikan jenama ini amat berprestij dan terkenal dalam industri kecantikan dengan evolution, non-stop evolution dan menjadikan jenama ini terus berkembang ya. Jadi Salmons melaksanakan store konsep ya dan mempunyai 50 buah outlet di mana 48 di semenanjung Malaysia dan juga 2 di Singapura. Jadi selamat datang Miss Fu. Thank you, Prof. Okay, dan seterusnya eagerly waiting over there Mr. Jackie Lim ya. Jadi Encik Jackie Lim merupakan pengasas Go Live Marketing Sdn Bhd atau dikenali sebagai Meko. Okey, beliau kita ceritalah tentang kelahiran kat sini lain sikit nak cerita pasal Encik Jackie ya. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Pinang. Penang, okey. Sebelum wujudnya Meko, beliau pernah menghadapi masalah kesihatan yang kritikal dan dimasukkan ke dalam ICU selama 30 hari. Dengan pengalaman yang ada dalam bidang jualan pemasaran sebelum ini, pada ketika itu Mr. Jackie memasang cita-cita dan niat ya untuk mengambil langkah membuka perniagaan untuk memastikan orang di luar sana mengambil berat tentang pentingnya kesihatan kerana kesihatan adalah perkara yang utama dalam diri setiap manusia. Jadi bermula daripada titik itu pada tahun 2007, Encik Jackie Lim telah menubuhkan Meko dan hinggalah sekarang tahun 2021, Meko mempunyai 9 kedai di pasaraya dan bergiat aktif dalam pelbagai produk kesihatan ya. Jadi terima kasih dan selamat datang ke webinar siri ketiga kita pada hari ini ya. Okey, alright. Jadi saya telah perkenalkan semua panel-panel yang ada pada hari ini untuk yang bersama-sama, audiens yang bersama-sama kita pada hari ini. Sekiranya ada soalan ya sebelum kita bermula dan di sepanjang webinar kita pada hari ini, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tinggalkan soalan di chatbox ataupun di FB Live ya. Apa-apa soalan dan kita akan tanyakan soalan. Saya akan tanyakan bagi pihak semua pendengar kepada panel lah ya. Jadi okey, untuk isu yang amat menarik ni so saya mulakan ya. Untuk pastinya pendengar kita di luar sana ya nak tahu sebersedikit ya. Saya mulakan dulu dengan Miss Fu. Berkaitan dengan ceritakan sedikitlah tentang konsep perniagaan Salmons ini, apa jenis perniagaan barangan dia dan maybe boleh juga ceritakan bagaimanakah ianya bermula. Okey, boleh teruskan. Boleh, Prof. Sebenarnya jenama Salmons The Signature ni ialah satu jenama pusat kecantikan di mana kita memberikan perkhidmatan rawatan muka hinggalah kerawatan badan. Contohnya ada rawatan pelasingan, rawatan ovary, rawatan biomeridian macam tu. So tapi kita memang expert dari kita panggil tagline kita skin solution specialist. Okay. Maklumat kita memang nak menyelesaikan masalah kulit customer kita. Okey. So kita juga ada offer 200 lebih SKU skincare. Stock keeping unit dia on the skincare. Yes. Maksudnya bukan perkhidmatan dan juga penjualan produk lah. Yes, because kita percaya kalau kita nak menangani masalah kulit
Contohnya, kita akan perlu start from home until kita pergi ke salon untuk solve problem tu. Okey, jadi secara ringkas itulah servis yang disediakan, bukan sekadar servis total macam especially focusing on skincare, tetapi juga menjual produk-produk yang to complement dengan servis yang disediakan, ya. Okey, kalau untuk Meko pula macam mana, kalau ceritakan serba sedikit tentang konsep perniagaan Meko tadi? Okay, Encik kita Lim. punya konsep ialah kita target tentang kesihatan punya. So kita macam customer dia walk in, dia mau beli kita punya produk kesihatan, kita akan tanya, kita punya orang akan tanya mengapa dia perlukan ini barang kesihatan. Dia before dia ada menghadapi apa masalah tentang kesihatan, dan lepas tu kita baru recommend produk kasih mereka. Tapi kalau maknanya produk kesihatan tu yang berlainnya konsep ni adalah memberikan servis, ya, untuk tanya apakah yang diperlukan, Ya. dan terus berikan apakah sebenarnya yang diperlukan lah. Ya, betul. Tapi maknanya produk, bila kita sebut pada pasal produk kesihatan ni, dia sangat luas kan. Jadi apa in spesifik atau segala bentuk kesihatan ke macam mana tu yang disediakan oleh Meko? Okey, sekarang Meko lebih fokus untuk joint care punya produk. Sebab kita tahu sekarang dekat masyarakat Malaysia banyak orang menghadapi joint punya problem, termasuk umur 30 lebih, mereka sudah start ada rasa joint punya masalah. So daripada sini kita rasa ini market memang tak ada orang take care of dia dah. Sebab dekat luar banyak orang take care of darah tinggi, sakit jantung, kencing manis, tapi tak ada banyak orang take care of the joint. So now Meko is very focused tentang joint punya kesihatan. Jadi produk ni tadi produk berasaskan dari negara mana? Actually kita punya produk dia punya formulation daripada Japan. Tapi kita semua import dia punya formulation, dan kita dekat sini punya kilang buat itu production lah. Oh, ada maksudnya joint venture dari segi formulation and then buat kilang, dan itu produk, maksudnya own product lah, ya. Ya, own Jadi product. kalau cerita tentang store tadi tu, memang ada berapa store di shopping complex tadi? Kita sementara ada 9 kedai dekat shopping complex. Sekarang kita pun after MCO, kita pun ada rasa banyak orang dia tanya tentang kesihatan punya problem. Sebab daripada sini COVID pun kita ada nampak peluang lah. Peluang apa? Sebab sekarang banyak orang dia pentingkan kesihatan. Okey, tadi kita telah tahu sedikit berkaitan dengan konsep perniagaan Salmons The Signature yang ada apa tu, saya memang tertarik lah, dan juga Join juga tertarik juga. Dan okey, so kita terus kepada topik kita pada hari ini, ya, secara generalnya lah, ya, secara umumnya, ya, apa yang dilihat tentang cabaran dalam industri, dalam sektor kecantikan telah lama di market, ya, kecantikan dan kesihatan. Kita mulakan dengan Miss Fu dahulu. Cabaran yang kita lihat, ya, secara umumnya, apa yang boleh dikongsikan pada petang ini? Saya rasa cabaran secara umumnya lah untuk industri seperti pusat kecantikan kita, jenama kita ni kan, kita banyak mementingkan services. Kita mesti memberikan the best services out there. So sebab tu it's not really a cabaran, but you have to really make sure that at any time, pada setiap waktu, pada setiap saat, kita memang kita dapat pastikan kita dapat memberikan servis yang terbaik. That's why when it comes to that, there is a lot of training, operation flows that we will need to implement. Jadi maknanya tadi tu, kalau dari segi perspektif Salmons, ya, cabaran dia mesti memberikan satu servis yang baik. Adakah itu kerana untuk servis atau perkhidmatan, pelanggan merupakan satu cabaran yang utama? Pelanggan ataupun produk ataupun pelanggan yang cerewet ke macam mana? Pelanggan bukan cerewet, they have expectation. Expectation. Yes. Okay. In other words, they say they have expectation, and it's only right we match that expectation. Jadi untuk Meko pula macam mana dari segi cabaran? Okey, kita pun cabaran ialah apa? Banyak orang dia tak tahu, dia selalu compare ubat dengan barangan kesihatan. Mereka jadi ingatkan awareness. hadapi penyakit
dia cari barang kesihatan, itu konsep salah. Kalau dia sudah sakit, kita tak boleh buat apa, dia mesti pergi tengok doktor. So daripada sini kita punya cabaran yang mau bagi orang tahu, sebelum you buat ada apa-apa sakit, you mesti jaga you punya kesihatan. So kita kata prevent sebelum kita dapat apa penyakit, kita mesti take care kita punya body. Bukan tunggu sampai ada penyakit apa ke nak cari barangan kesihatan, itu sudah. So prevention is better than cure lah. Ya. Jadi maknanya cabaran dia hanya untuk educate the customer saja dari segi perniagaan ke, ataupun macam mana dari segi cabaran competition atau cabaran supply chain ke apa secara general untuk bidang kesihatan dan kecantikan ni macam mana? Okey, bagi kita bukan cabaran. Walaupun kita ada kompetitor, kita rasakan customer dia akan tahu apa yang bagus untuk mereka. So kita selalu bagi education mereka apa produk yang sesuai untuk mereka. So bagi kita actually kompetitor bagi kita pun bagus juga. Mengapa? Kadang-kadang kompetitor dia akan bagi banyak education untuk customer juga. So customer akan ada banyak pilihan lah untuk mereka. Okey, kita jelas kat situ ya. Okey, Miss Fu, tadi telah berapa lama dalam bidang ini, dah berapa lama, dan setelah beroperasi berapa tahun beralih ke konsep franchise? Boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan peralihan tu daripada konvensional ya dengan kompetitor konvensional dan beralih pula ke konsep perniagaan secara franchise. Sebenarnya Selmos memang bermula di Malaysia pada tahun 2000. Okay. Selepas 15 tahun beroperasi sebagai distributor pembekal kepada dealer, kita dapati banyak pusat kecantikan yang sebenarnya dia tak dapat maintain their business, struggling. Okay. And then kita dapati bahawa sebenarnya dia ada dua faktor, iaitu satu faktor aktiviti pemasaran yang tidak mencukupi, keduanya ialah training yang tidak mencukupi juga. So disebabkan tu berlahirlah Selmos The Signature, di mana kita akan strengthen kita punya pemasaran dan juga training melalui program franchise. Sebab tu bila ada franchisee yang join kita akan bagi mereka tahu bahawa kalau dia sebagai seorang franchisee, stand alone one person only, is very difficult for them to actually handle a whole outlet. You need support resources, and that is from us. Jadi maknanya ianya bertitik tolak daripada kesedaran bahawa kebanyakan industri berkaitan dengan macam you call that as a kecantikan punya outlet tidak dapat bertahan kerana isu marketing dan juga latihan ya. Sebab when we talk about service ni perlu standard ya. And the quality of service is in the eye of the beholder lah, on the recipient of the service ya. Jadi dari situ memulakan konsep perniagaan franchise. Jadi macam Meko pula, bagaimana pula dah berapa lama konsep konvensional, kemudian dia beralih ke konsep perniagaan franchise, dan apakah yang membuatkan Meko beralih ke konsep perniagaan secara franchise? Okey, sebelum ni kita tak masuk franchise lagi, kita buat terus niaga sajalah. Berapa lama tu yang macam tu? Agak lebih kurang 5 tahun macam tu. So lepas tu kita masuk franchise, sebab ada dengar kata franchise sekarang kalau kita masuk franchise ada banyak orang akan rasa confident dengan kita lah, sebab ini satu confident status yang lain. So after masuk franchise, banyak pelanggan dia pun rasa wah ini produk maksudnya dia berkualiti, dia sudah diluluskan oleh kerajaan, so mereka lebih rasa tak bimbanglah untuk ambil kita punya produk. Oh, maknanya untuk Meko memang atas kesedaran bahawa apabila dalam konsep franchise dengan branding semua tu akan menambahkan keyakinan pelanggan lah ya. Jadi pada ketika itu semasa nak bermula mesti ada cabaran ataupun adakah sukar untuk beralih daripada konvensional kepada konsep perniagaan franchise? Semasa kalau boleh reflect, sebab maybe ramai pendengar kita di luar sana yang belum memulakan konsep perniagaan franchise, sebab saya dimaklumkan bahawa kita punya audience pada petang ini ada dari salon, ada banyak kosmetik semua yang satu hari nanti akan menjadi franchisor. Jadi mereka pun akan melalui proses yang sama. Jadi mereka nak tahu masa mula-mula daripada konvensional contohnya dari konvensional
konvensional, mungkin masa tu ada store konsep tak? Ada kan store? Ada Jadi store konsep. apabila nak franchise tu, maybe ada store tu nak kena renovate semua untuk jadi satu konsep store yang akan boleh digunakan untuk branding, untuk franchisee dan semuanya. Ada banyak perkara-perkara yang perlu dilakukan. Ataupun proses untuk apply, ya, ataupun macam mana nak start. Jadi boleh ceritakan sedikit pengalaman Jackie untuk dikongsi dengan semua yang ada di luar sana. Okey, bagi saya kalau orang yang belum dapat franchise lagi, bagi saya pada mula buat perniagaan, dia tak ada dalam franchise tapi dia mesti ikut franchise punya SOP. Saya pun rasa banggalah sebab sebelum saya masuk franchise, saya punya semua kedai, punya renovation, semua design, semua konsep pun macam serupa franchise. Okay. So daripada mula kalau kita tak ada franchise, janganlah kalau kita buka macam branch dekat Penang, dekat JB, dekat macam Sabah Sarawak, semua tak sama image. Walaupun bukan franchise. Kalau semua sama image, customer akan rasakan, wah ini apa company sudah terus masuk franchise. And then lepas tu kalau mereka sudah dapat franchise punya license, mereka akan terus continue, tak ada apa-apa cabaran. Sebab apa? Semua SOP, semua itu sistem, semua itu stok, semua itu renovation, semua sama. Ya. Dari segi permohonan macam mana? Macam mana nak, sebab kita pun dapat feedback banyak daripada usahawan di luar sana. Macam dia tak tahulah macam nak ke mana, borang apa. Benda-benda tu macam mana? Memang mudah diuruskan atau macam mana pengalaman pada ketika itu? Daripada segi apply franchise. Proses semua. Okey. Actually sekarang semua tu tak ada masalah lah tak maksudnya. ada masalah. Jadi maknanya amat penting walaupun sebab di dalam excellence business model ni standardization, SOP, mempunyai branding yang sama, structured process semua memang satu perkara yang melambangkan satu excellence model dalam perniagaan. Jadi itulah sebenarnya franchise memberi satu advantage ya kepada peniaga ya. Dan dalam kes Meko sendiri apabila nak beralih kepada konsep franchise, nak menjadi franchisor, jadi kurang dia punya cabaran dari segi proses peralihan ya. Okey, untuk Salmons pula macam mana dengan pengalaman masa apa yang tadi itu mula-mula kan, jadi mesti ada cabaran ya, macam mana boleh dikongsikan dengan pendengar kita pada hari ini ya. Mula-mula cabaran dia, I rasa bila kita membentangkan konsep bahawa kita akan memberikan support marketing, support training tu kan, memang ada yang tertarik. Okey, sebab mereka banyak yang tahu sendiri sebenarnya mereka mempunyai masalah sebegini. Okey, walaupun mereka tak begitu confident sebab mula-mula kan, kita tak banyak lagi. Ini untuk apa, franchisee ke ataupun okey. Okey. So sebab tu lepas tu bila dah mula ada 1 2 3 outlet, mulalah semua ada confident dan mulalah mereka join franchise program kita. Cabaran tu saya rasa tu mula-mula untuk membuatkan mereka untuk faham brand kita sahaja. Selepas tu bila mereka dah nampak rupanya memang ada marketing activities, rupanya memang training tu memang ada, dan yang paling penting tu efikasi produk tu memang ada. Sebab kebanyakan bila mereka kita bagi sampel produk untuk mereka cuba saja kan, mereka terus memang ada result. Lepas tu mereka tertarik dan mereka, saya ada confident untuk jual produk lah. Maknanya franchisee lah. Yang berapa tadi kalau Miss Fu boleh kongsikan berapa franchisee yang ada di Malaysia dan juga di ini? Kita memang ada lebih kurang 50 franchise outlet di Malaysia, dan sekarang di Singapura kita ada lebih kurang 45, and then kita memang sekarang dalam perbincangan ada di US dan di negara lain. Okey. Produk tadi tu berasaskan dari negara mana Sebenarnya produk kita dari Europe, and kita develop based on biotechnology. Sebab kita percaya kalau bioteknologi, saya tak perlu cerita pasal kenapa bioteknologi, tapi contohnya kan, kalau kita punya kolagen, kalau banding dengan orang kolagen, kenapa kolagen kita lebih baik? Sebab dia mudah diserap. Absorption is better, then it gives result. Sebab tu kalau pakai, kenapa kolagen berjenama lain boleh beri result yang lain? Mana innovation product di sini atau di luar negara? Di luar negara. Di sini maksudnya produk produce sendiri, packing semua, penghasilan produk semua daripada luar negara. Maknanya yang di SOP kan adalah proses atau konsep branding. Apa yang boleh dikongsikan berkaitan dengan konsep yang di franchise kan tu?
Konsep yang difranchisekan tu ialah konsep yang kita dapat memberikan result kepada customer. Itu yang paling penting. Because product is just a product, but you need a doctor to tell them what product to use. Yes. So this is the whole process yang memang kita ajar kepada franchisee and then tell them how they can actually solve their customers' problem. Sebab tu kita memang ada customer yang memang dah berpuluh tahun dengan kita. Tapi kelebihan yang franchisee tadi tu, sebab kita tahu ada juga store untuk konsep kecantikan ni, mereka tidak expansion melalui konsep franchise. Jadi apa perbezaannya dari segi latihan, ya, dari segi to make sure proses flow ikut yang sama sebelum dengan selepas untuk konsep perniagaan franchise? Okey, ada sesuatu yang memang special berlainan dengan sedikit. Salmons punya produk ialah kita cerita sikit pasal independent beauty salon. Cara mereka beroperate. Okey. Independent beauty salon, mereka banyak menggunakan mass pack produk. Maksudnya dari peeling, krim ke mask, mereka guna mass pack yang besar, mereka apply kepada customer. Dia ada dosage yang ditentukan. Hygiene is compromised in a way. So tetapi untuk Salmons kita ada treatment box kita di mana setiap barang dalam protokol rawatan muka kita individually pack dengan dosage yang telah ditentukan untuk memberi result. Sebab tu bila kita buat franchise program, beautician cuma perlu ikut kotak treatment tu, dikeluarkan satu-satu barang tu, dia apply the whole thing and then that will give you the result tanpa kita perlu bimbang, oh apply 2 ml ke 3 ml ke. Dia dah pack kecil-kecil lah, ya. Yes. Maknanya sistem franchise yang amat mementingkan standard operating procedure dan standardization dari franchisor dan semua franchise outlet tu memberikan satu competitive advantage, ya, untuk memastikan perkhidmatan atau servis pada semua outlet sama, ya, dan standard, dan juga latihan yang diberikan standard supaya result dia tadi tercapai, ya. Okey, dari tadi kita telah dengar pengalaman sendiri Meko, The Salmons, ya, dari segi pengalaman, ya, macam mana mereka pun bermula daripada konvensional dan kemudian beralih ke arah franchise dan dapat melihat apakah advantage, ya, dan telah berkongsi juga sedikit berkaitan dengan cabaran dan pengalaman mereka. So kita kepada Cik Derek lah, ya, untuk mengambil perspektif daripada Persatuan Franchise Malaysia, ya. Sudah pasti peranan Persatuan Franchise Malaysia yang turut memberikan khidmat nasihat bukan sahaja kepada franchisee dan franchisor tetapi bakal usahawan yang berminat untuk memfranchisekan perniagaan mereka. Jadi kalau kita sebut tentang memulakan perniagaan franchise ni ada dua, Encik Derek. Yang pertama sekali, apakah yang boleh dilakukan lah sekarang, ya, untuk yang sedang mendengar ni, apakah mereka boleh lakukan walaupun mereka belum lagi start bermula? Okay, satu. Yang kedua, memang dah bersedia dah ni, mana nak pergi? Cuba Cik Derek kongsikan. Ya. Terima kasih Prof. Selamat petang, ya. So tadi kita dengar dari Cik Jackie dengan Miss Fu. So berkenaan dengan kalau kita ingat Cik Jackie punya USP tu produk yang akan untuk join kan. Untuk Salmons pula dia punya biotechnology collection kan. Ada USP. Right. So this is ini adalah yang basic, ya. Kalau kita nak start perniagaan franchise, kita kena tanya brand kita sama ada kita ada tak USP macam ni. Kalau dah ada, then kita boleh masuk ke step yang kedua. Ya, saya faham tadi. Saya sebab bila kita ada USP ni tadi, barulah kita akan ada franchisee. Kalau tak ada USP, kenapa pula nak buy the franchise kan? Okey, betul. Bagus. Teruskan. Ya. So bila dah ada produk USP ataupun service lah, I think in retail, I mean in beauty and health, topik kita hari ini adalah kecantikan dan kesihatan. Sebenarnya lagi satu ialah fitness, termasuk dalam health and fitness. So ini adalah segmen yang besar dalam kategori franchise kita. So selepas ada produk USP, ada USP service punya USP, kita akan meninjau sama ada sistem mereka sudah teratur ataupun sudah ready.
sistem Yes, kerana sistem franchise ni adalah sistem. Ya, kita melabur dalam sebuah franchise kerana sistem dia yang Okey. telah terbukti. Ya. Ya. So this is a second stage yang kita kena tanyalah bakal franchisor sama ada mereka dah sampai tahap yang ini ataupun belum. Mungkin Ya. ada yang sedang mendengar tu dah boleh take note ya. Satu, apa USP, Unique Selling Proposition. Kedua, check sistem sendiri. Boleh elaborate sikit kalau sistem tu mana dia nak lihat? Adakah outsourcing purchasing dia ke? Adakah dia punya process flow ke? Adakah inventory system ke? Okay. So kalau nak elaborate, I think Sikit hari lah, ni ha. kita tak cukup masa lah. So tapi the basic ataupun yang paling penting kalau kita dah ada service, macam mana kita nak duplicate ataupun multiply the same service to different location. That is one of the multiplication of Okay, franchising. multiplication. Ya, kalau benda tu boleh dimultiply, meaning dia boleh di-franchisekan. Kerana itu adalah keseragaman yang kita nak cari dalam replicate or duplicate the system to different location. Kerana sebagai franchisor kita tidak mungkin boleh memastikan setiap franchisee control. So kita hanya boleh gunakan sistem, SOP ataupun produk ataupun service control. So this is one of the beauty of franchising lah. Ya. Okay. Okay. Kalau tadi Jackie ada touch on in terms of corporate identity ataupun branding. So kalau kita nampak kita pergi ke negara-negara luar kan, kita tengok McDonald, lebih kurang kita akan nampak kat jauh situ ada McDonald. Kenapa? Itu adalah corporate identity mereka. Okay. So kalau kita pergi kat luar negara, kita nampak Meko tu tulis Meko tapi lain dia punya bentuk tu, mungkin itu Meko copy. So that is not what we want a franchise. Strong branding. Yes. Yeah. Okey, so maknanya kalau ikut persediaan tadi tu adalah berkaitan dengan USP, tanya tentang USP, kemudian melihat kepada sistem lah ya. Itu persediaan yang boleh dilakukan even sekarang lah lepas mendengar talk kita pada petang ini. Tetapi macam mana pula, apa yang perlu dilakukan untuk memulakan perniagaan dalam industri franchise ni tadi? Mungkin Cik Derek boleh ceritakan tentang bila nak terus ke sistem franchise ni kenalah mendaftar ya di KPD NHEP, dan apakah antara perkara-perkara yang wajib adalah yang perlu ada ya. Okey, kalau kita nak mendaftar sebuah perniagaan kita sebagai franchisor ataupun sebagai satu sistem franchise yang boleh franchisekan, kita perlu menghantar document disclosure document yang mempunyai banyak item checklist yang kita perlu ada. Salah satunya adalah perkembangan perniagaan kita, audited account sepanjang minimum 3 tahun yang sebelum ini, yang menunjukkan pencapaian yang munasabah lah ya. Sebab kalau kita nak bagi franchisee ataupun potential investor untuk invest dalam brand kita, mereka perlu confidence dengan jenama ini yang telah terbukti, proven success lah. Then of course lagi satu adalah yang penting ialah trademark ataupun IP ya, intellectual property, trademark branding kita ataupun logo Meko itu ke pun Salmons, perlu. itu pun perlu supaya benda ni terjamin. Kalau kita melabur dalam bidang jenama ni, tak ada orang akan kacau dan yang claim that this is not theirs. Of course yang paling penting ialah sistemnya, sistem franchise daripada segi operating manual, branding manual, management manual tu kena ada, supaya bukan hanya untuk semata-mata untuk mendaftar di KPD NHEP, tapi dokumen ini adalah bakal diberikan kepada franchisee ya, sebab mereka akan menggunakan Bible ataupun prosedur yang sama untuk memastikan standardization tadi kan. Betul. Maknanya documentation berkaitan dengan manual training, manual branding, manual semua tu mestilah telah dipakai dan boleh digunakan dan terbukti berkesan, barulah boleh serahkan kepada franchisee ya. Itu Ya, okay. Dan di Malaysia kita punya akta franchise ya, 1998. So that's why
itu penting untuk menjaga kepentingan dari segi franchisor dan juga franchisee. So that's why we have this kind of act in Malaysia to protect us. Okay, alright. Jadi itu jelas ya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan dengan menuju soalan pada chat box dan juga live FB ya. Saya akan bacakan ya untuk mana-mana speaker mana-mana speaker yang perlu ditanyakan soalan ya. Jadi kita ada satu soalan di sini. Saya ingat kita boleh terus kepada soalan ini sebab dia amat relevan. Soalan ni adalah untuk Salmons dan juga Meko ya. Saya mulakan dulu dengan Meko. Di sini ada yang berminat ni ya. Boleh tak terangkan secara detail package tadi tu? Package franchise Meko. Boleh terangkan tak apa package dia dari segi sini pun adalah macam kos pembangunan, boleh masukkan sekali dalam penerangan Cik Jackie ni. Okay, sekarang sebab after MCO kita sekarang kita punya package dekat franchise punya total pay up kita punya package semua ya lebih kurang 400,000 termasuk 50,000 for the franchise fees, then stock everything lah. So sekarang kita pun ada micro franchise. Micro franchise maksudnya ialah mereka tak perlu buka satu kedai. Mereka boleh buka kios macam small kios dekat shopping complex, dan dia punya cost lebih kurang 100,000 sampai 150,000. Yang sekarang kita target untuk micro franchise ya. Tapi tadi kata franchise yang sedia ada sekarang 400,000. Ya. Okey, kalau pecahan dia tu macam mana? Sebab ada yang berminat nak dengar, maknanya 50,000, apakah pecahan dia tu? Maknanya 50,000 termasuk dengan inventory ke atau macam mana? Okey, yang 400,000 tu. Okay. Lepas tu baru kita beralih kepada franchise mikro. Okey, yang 400,000 tu termasuk renovation lebih kurang 100,000, dan itu rental for the deposit lebih kurang 50,000, dan stock untuk deposit for the stock 80,000, dan for the stock purchase 50,000, lebih kurang macam tu. Okey. Tadi tu kita bercakap tentang yang franchise mikro tadi kan. Ya. Jadi untuk Meko dah bersedia beralih ke arah franchise mikro ke, dan apa perbezaan di antara franchise yang sedia ada dengan konsep franchise mikro? Okey. Micro tu kita punya franchise for the micro dia lebih kurang kita kurangkan produk SKU. Kita jual produk yang lebih banyak orang popular suka punya. Dan kedua, kita punya produk kita tak ada fokus banyak macam kedai runcit jual banyak produk kesihatan. Kita fokus untuk example untuk joint punya, untuk detox punya, untuk kulit punya. Dia range yang lebih teliti. Dan kita sudah kemungkinan daripada itu micro franchise, kita ada offer untuk macam mereka tak perlu simpan banyak stok. Kita boleh macam bagi consignment. Example lepas jual, then kita baru kira dia punya costing. Jadi maksudnya inventory yang ada tu untuk display, tetapi macam mana tu kalau boleh explain kepada pendengar di luar sana berkaitan dengan stok tadi tu. Okay, example. Sebab bagi kita mungkin dekat shopping complex mereka perlukan renovation yang tinggi. Example, mereka punya renovation sudah perlukan 100,000 example. Dan mereka punya rental, deposit everything sudah sampai 50,000. So sudah mereka punya hak milik, mereka punya budget sudah 150,000. So kita punya company keluarkan satu idea, mereka boleh purchase kita punya stock sebagai consignment. Maksudnya lepas jual baru kita charge. baru kira itu cost. Tapi kalau konsep tadi soal tanya tadi berkaitan dengan detail package kita tahu yang penting untuk sistem perniagaan franchise ni adalah sistem. Jadi untuk macam retail dan juga ada consultation dengan pelanggan, ada sistem ke yang turut boleh digunakan oleh bakal franchisee? Sistem. Actually kita ada sistem untuk macam bagi mereka test mereka punya barangan, mereka punya kesihatan. Tapi selalu kita pun galakkan, example kadang-kadang kita ada cooperation dengan luar punya klinik atau swasta untuk mereka test mereka punya darah. Saya rasa test darah itu lebih teliti. So that's why kita kadang-kadang kita ada buat satu offer.
mereka purchase kita punya produk, kita akan bagi satu voucher bagi mereka test darah di luar lebih murah. Ya. Itu berkaitan dengan sistem untuk konsultansi dengan pelanggan. Ya. Tetapi macam mana dengan sistem pengurusan ya, sebab macam stock keeping ataupun sistem pembelian ya, sistem record yang boleh diguna pakai oleh franchisee juga. Turut ada bersama dengan package tu tadi ke? Ya. Dan itu stok actually kita sudah ada satu sistem ialah mereka semasa customer purchase kita daripada HQ sudah tahu mereka sudah keluarkan apa stok, dan daripada lepas 1 minggu kita tahu apa stok yang mereka kurangkan, kita auto bagi mereka stok, auto hantar stok kasih mereka tak perlu kata sekarang saya kurangkan 10 box boleh hantar kah? Ini 10 box kasih kita punya kedai, tak ada. Kita auto hantar itu stok. Jadi itulah antara kelebihan sistem franchise ini, sebab franchisor telah develop satu sistem yang very efficient, di mana pemantauan inventory itu dilakukan secara automatik ya, because inventory is the biggest cost in any especially retail. Jadi apabila inventory management itu boleh dilakukan di franchise, maka franchisee tidak perlulah invest ataupun mempunyai risiko terlebih stock keeping unit di mana-mana ya. Ya, betul. Okey, tadi berkaitan dengan detail franchise package untuk Meko. Bagaimana pula dengan Salmons? Ya. Untuk Salmons, untuk memulakan satu perniagaan franchise dengan Salmons, kita sarankan perlu memerlukan modal lebih kurang 500,000. 500. Lebih 100,000 daripada Meko. Okey. Alright. Yes. Okay. Lebih kurang lah. Okey, sebab ikut lokasi juga. Sebenarnya kos yang paling besar sebenarnya adalah kos renovation saja. Renovation. Yes. Sebab pada masa kalau ikut pecahan tadi macam mana? Macam Meko tadi. Dalam 500,000 tu pecahan dia macam mana? kita buat anggaran bahawa untuk renovation ada lebih kurang 300,000. Oh, okay, Lepas more tu, than half. Okay. Yes, 300,000 sebab kita perlu menyediakan satu environment yang comfortable. Yes, and then I think stock purchase, equipment purchase. Tu including the 300,000 Not equipment. No, the 300,000 is for the renovation, roughly around that figure, and then yang balance tu memang untuk the stock, equipment, and then maybe untuk you want to hire your staff and stuff like that, and then the small little things lah. Okey, jadi untuk yang dia punya material tadi macam mana? Itu lain daripada package? Termasuk dalam 500,000. Yes. Oh, okay, for a certain quantity lah ya. Yes, kita memang ada package yang memang kita dah sarankan dari 500,000, then straight away about 15-20,000 you can just purchase the stock for setup. Stock for setup. Tadi kita ada tanya tentang pada Meko ya, berkaitan dengan franchise mikro. So untuk Salmons pula, kalau telah ada membuat persediaan berkaitan dengan franchise mikro, berkaitan dengan package tadi tu. Sebenarnya untuk franchise micro ni kan, for us we started off, kita memang mula dengan micro. This is the smallest package. Because in fact kita tahu kalau kita nak renovate satu tempat, satu lokasi atau unit yang lebih besar, memang lagi mahal. Okay. Dan sebenarnya kita dulu pernah try a few other business model, okay, sendiri sebelum kita mulakan franchise business. Dan kita tahu certain renovation cost cannot go very high. Malah kita ada pengalaman bahawa mengikut pengalaman kita, contohnya you kena ambil contohnya unit yang lebih kurang less than 1,000 square feet macam tu. So pengalaman macam ni lah yang kita akan share dengan franchisee, and then kita akan consult mereka, okay, ni tempat yang you patut ambil, ini cost yang you tak boleh, sebaiknya jangan melebihi cost lebih daripada yang ni untuk cost kategori tertentu, and then so that they can actually break even faster. Maknanya franchise mikro punya package telah ada dan Memang boleh bawah patut. 100,000 ya? Memang dah ada. This is yes. Sebab kalau excluding renovation memang bawah 100,000. Oh, excluding renovation. Yes, sebab renovation all this while memang kita bear by franchisee. Also tengok kepada tempat, kalau tempat tu memang tidak memerlukan kos renovasi yang besar. Memang kita ada banyak current franchisee yang telah mulakan perniagaan, dia tak memerlukan kos renovation yang besar. So that's why sometimes
300,000 tu Oh. tidak diperlukan. Oh, tapi dari segi servis tadi limited lah ya. Ada beberapa servis macam servis yang highly demanded saja yang akan di-offer. Actually the services is still full. Full. Is still full, tetapi cuma kita tak ada kata ada 2 jenis, kata tak ada. Sebab itu yang paling kecil kita boleh buat. Maknanya perbezaan dia tadi dari segi apa perbezaan utama di antara franchise yang sedia ada sekarang dengan package franchise mikro? Perbezaan utama dari segi facilities atau macam mana? Kita tak ada satu yang franchise yang package yang besar. Oh. So from start actually for us is the smallest package. Oh, okay. So services pun paling yang concise sebab kita kena pastikan yang services yang tak berapa doesn't really generate much income that we will cut off straight away. Kita ada pertanyaan ni tadi ya, kalau kita terus kepada Miss Fu, lokasi terbaik untuk sektor kecantikan dan kesihatan. Pertama, memberikan pandangan. Yang kedua, berkaitan dengan kalau ikut Salmon sendiri, dinasihatkan dan so far lokasi adalah di shopping complex ke macam mana? So ada pendengar kita yang bertanya tentang lokasi. Ya. Sebenarnya lokasi yang paling baik so far kita memang rasa neighbourhood shopping complex. Oh, neighborhood shopping. Kenapa Yes. ya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan itu adalah lokasi yang Disebabkan terbaik? oleh customer behaviour. Kita rasa bila mereka pergi ke tempat macam shopping mall, okay, mereka akan, dia ada macam contohnya, okay, dia pergi rawatan muka, lepas tu dia akan cuba selesaikan benda-benda yang lain, contohnya pergi pasar, supermarket macam tu at one go. Jadi shopping complex ya? Shopping complex is actually one of the The best location. best Dan so location. far untuk Salmon semua pun di dalam shopping complex? Tidak semua sebenarnya. Jadi Tidak dalam semua. 50 ada berapa yang actually di luar shopping complex? Mungkin ada lebih kurang 10 macam tu. Jadi ada nampak perbezaan ke macam mana? Yes, perbezaannya ialah apabila kita buka di shopping mall, okay, kita dapati bahawa bisnes tu memang dia break even lebih cepat daripada Oh, break even macam maknanya yes, more sebab volume dia punya eh? walk-in dia Walk-in lebih tinggi. customer lebih Oh, jadi walk-in customer lah ya. Juga Once jadi walk-in customer terus jadi customer yang setia. Okey. Jadi untuk Meko pula macam mana? Kalau Mr. Jackie nak beri sedikit sharing berkaitan dengan lokasi ni. Satu lokasi berkaitan dengan produk seperti produk Meko lah. Dia lebih kepada retail ada store konsep semua kan? Ya, betul. Bagi saya punya sharing ialah kita pun galakkan kita buka dekat itu shopping complex lah. Sebab sekarang Meko semua punya kedai, kita pun buka dekat shopping complex. Yang penting ialah shopping complex mereka bagi environment yang bagus, termasuk itu car park. Sebab saya nampak kalau dekat luar punya kedai, banyak customer, termasuk saya mungkin saya mau pergi beli satu barang dekat luar punya kedai, susah cari parking kalau lokasi itu banyak population. Kalau bagi shopping complex, kita akan rasa selesa. Okay, kapak ada, dan lepas tu kita, especially kita buat renovation, okay, buat cantik-cantik, 100,000, 200,000 boleh sangat cantik. So kita rasa kalau buka kedai dekat shopping complex, dia punya renovation punya cost dia akan kurang. Sebab apa? Sebab mini, we consider mini. Sebab lebih kurang macam Meko punya, dia punya square feet lebih kurang 300 to 400 sudah sangat cantik. So kita perlukan small size to operation the business. So kita pun galakkan buka kita punya kedai semua dekat shopping complex. Jadi untuk pendengar di luar sana ya, jadi kita dapat feedback daripada kedua-dua speaker kita pada hari ini mengatakan shopping complex is the best location untuk franchise untuk store kecantikan dan kesihatan. Tetapi kita tahu limited ya dari segi space tu macam mana? Maksudnya is it easy to get spot in the shopping complex atau macam mana? Adakah that kind of service also provided by Meko and Salmons, macam pemilihan tu? Dan juga ada certain shopping complex is very difficult to get space kan? Ada certain shopping complex tak ramai sangat, so ada tak pengalaman dari segi macam tu? That kind of service pun diberikan kepada bakal franchisee. Macam mana macam tu? Yang berkaitan dengan tak semua shopping complex kan, dan ada tempat yang susah nak dapatkan spot tu. Okey, mungkin daripada sini saya punya pengalaman, kalau ada satu dua shopping complex itu dia sangat popular punya, kita tak boleh buat apalah, kita
dalam waiting list. Kita lebih bagus duduk dalam waiting list sebab mau buka kedai kita pergi buka. Kadang-kadang kita tahu shopping complex tu memang dia punya buying power tak ada, dia punya pelanggan hanya dekat sana shopping tapi tak beli barang punya. Kita tak mau sebab ada franchisee kata ini shopping complex saya mau buka boleh tak? Kita pergi buat survey, after survey kita tahu semua orang pergi sana kan hanya untuk jalan-jalan saja, tak ada beli barang punya tak apa, dan kita pun nasihatkan kita punya franchisee kata bagi kita nasihatkan tak mau buka kedai dekat shopping complex tu. Kita akan bagi advice lah daripada sana. So daripada kalau shopping complex dia banyak orang suka punya, kita mesti bagi bagus punya proposal untuk mereka. Bukan kata kita ambil kita punya katalog, ambil kita punya satu kertas kata saya mau sewa ni kedai. Kita mesti perlu berbincang dengan management kata apa kita punya pelanggan, apa kita punya target untuk customer. Sebab dalam shopping complex mereka pun akan fikir kalau saya sewa kedai kasih kamu, you akan tarik berapa pelanggan kasih kita punya kompleks tak? Mereka akan fikir ini point. Kalau ini point sangat strong, mereka punya approval rate sangat tinggi. Maknanya kita boleh attract mass lah. Ya. Okey, jadi salah satu faedah adalah franchisor boleh memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan lokasi. Bukan sekadar khidmat nasihat tetapi macam satu kajian yang dilakukan lah berkaitan dengan kuasa pembeli untuk certain location shopping complex tersebut. Betul. Macam kajian tu pun perlu melihat kepada demografik juga kan, Mr. Jackie? Macam contohnya kalau joints kenalah dalam neighborhood yang umur dia ada tak betul, macam tu? Kadang-kadang kalau kita buat barangan kesihatan kita boleh tengoklah Watson, Guardian, GNC ada dekat sana lah. Kalau ada dekat sana senang saja lah. Itu macam indikator yang paling ni Okey, alright. So kita ada juga satu soalan yang agak related di sini sebab tadi kita telah bertanya berkaitan dengan franchise mikro Jadi kita tahu yang tadi bawah 100,000 boleh kan? Dan dah ada ke buka atau memang dalam perancangan itu? Dalam perancangan. Sebab kita baru launch after MCO. So sekarang kita pun sangat galakkan micro franchise untuk franchisee. So ada siapa yang berminat pun boleh contact kita. So macam mana Mr. Jackie melihat kepada potential franchise mikro untuk Meko ni? Sebab dia small, siapakah golongan sasaran dan bagaimana dilihat potensi franchise mikro untuk Meko? Okey, sebab sekarang saya rasa banyak orang dia sudah tahu yang penting tu kesihatan. So bagi kita micro Meko ialah expo. Sebab kadang-kadang kita kalau mau buka satu kedai dekat satu shopping mall, dia perlukan masa dan perlukan modal yang tinggi. Tapi bagi micro franchise kita support untuk banyaklah, sebab macam kita bagi free advertising, dan daripada after ni MCO kita pun sangat cabaran kita akan buat online marketing. That's why kita daripada MCO kita pun ada belajar sesuatu. Ialah sekarang kita bukan hanya untuk offline saja, kita pun perlukan online. So daripada sekarang punya cabaran ialah kita sekarang daripada business franchise kita perlu belajar daripada offline dan online to offline. Jadi online offline semua kena Ya, semua kena. Okey, kalau nampak potensi dari segi franchise mikro tadi jadi apakah nanti akan muncul isu berkaitan dengan territorial? So apa perancangan berkaitan dengan territorial rights franchise mikro ni tadi? Sama territorial rights dari segi lokasi? Lokasi tak kita akan tengok lokasi daripada shopping complex to shopping complex. Kita bagi saya tak ada tengok itu lokasi dekat ke tak dekat. Example, kalau kita sudah satu kompleks Meko dekat shopping complex tu, memang kita tak boleh buka kedai luar lah. Dan kalau itu shopping complex dia sangat popular punya, kita akan fikir kita boleh masuk. Example, kita pun ada pilih kita punya shopping complex, kita ada shopping complex A level, B level dan C level. Yang itu definasi Meko research sendiri atau memang telah kita rujuk kepada national level punya definasi? Ini daripada saya punya pengalaman. Okey. Alright, tapi tadi kita cerita tentang territorial rights, lokasi. Ada beza tak dari segi teritori untuk yang sedia ada dengan teritori yang mikro ni nanti? Dari segi jarak ada ke apa ke?
ada beza tak nanti? Sebab bila mikro dia ada kecil-kecil, mungkin mana tahu ramai yang berminat untuk buka franchise mikro okey. nanti ada beza tak? Mungkin boleh rapat sikit ke macam Tak mana? boleh rapat. Termasuk kalau mereka sudah ada buka itu micro franchise, kita tak akan buka kedai dekat shopping complex sana. Tak akan buka sejauh mana? Sejauh Dalam shopping complex kita tak akan buka. Tapi shopping complex lain boleh lah. Apa tu? Shopping complex yang lain boleh, tapi yang dekat. Yang lain boleh. Boleh. yang lain boleh. Okay. Sebab ini fikiran lokal lah, saya tak tahu. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi tengok 7-Eleven dekat Thailand, dekat Hong Kong, mana mereka walaupun dekat satu street 2-3 kedai pun boleh. Sebab mereka punya population sangat tinggi juga. Mungkin population. So bagi saya kalau tak sama kompleks, kita akan bagi mereka buka. Sebab apa tak? Mungkin mereka punya buying behavior atau target punya customer pun tak sama. Ini yang kita fikirkan lah. Jadi itu pendekatan yang diambil oleh Miko ya? Ya. Kalau ikut kepada Salmons macam mana? Ada apa-apa perbezaan atau macam mana? Ya. Perbezaan dia tak besar. Tak besar. So far memang untuk Salmons kita ikut number population. So number population contohnya kita akan lebih kurang kalau kita dapati area tu ada 25,000 orang, then kita akan restrict the next area, kita akan buat the territorial area is only exclusive to this 25,000 ya? 25,000, yes. Dan contoh macam Encik Jackie cakap lah, it's the same for us also. Kalau kita ada when we open in one shopping complex, then it's also exclusive to that franchisee. Untuk satu shopping complex tu definitely lah, tak boleh ada dua ya? Tak mungkin ada dua. Okay, alright. Apabila kita berkaitan dengan sistem perniagaan franchise ya, pemilihan franchisee itu amat penting ya. Bukan sekadar franchisee itu ada duit untuk buat investment, tetapi perlu berminat, because research indicate that a lot of failure tu pun because of the mismanagement. Maknanya tidak menjalankan maksud berminat ya. Jadi kalau ikutkan pengalaman Miko dan Salmons, apakah pandangan tentang pemilihan franchisee dan apa yang dipraktikkan selama ini, bagaimana franchisee Miko dipilih? Apakah kriteria-kriteria utama berkaitan dengan pemilihan franchisee? Okey, kita pilih franchisee kan macam kata bukan duit. Pertama, kalau mereka minatkan saya punya franchise, saya akan tanya, you pernah makan Miko punya produk tak? Kalau mereka tak pernah makan, saya galakkan, boleh tak you beli Miko punya produk untuk you punya sekeluarga makan, dan lepas tu you bagi saya feedback apa result. Kalau dia sangat excited about the product, we akan galakkan mereka buka kedai. Dan kebanyakan franchisee interested punya ialah kita punya regular customer. Sebab mereka sudah makan kita punya produk, mereka sudah rasa bagus, mereka akan inquire. Kalau dekat luar mereka tak pernah cuba kita punya produk, kita akan galakkan mereka cuba kita punya produk, then love our product, love our service, then lepas tu kita baru kepada next step untuk buat cooperation. Yang ini kita perlu buat punya. Jadi ya, maknanya yang pertama sekali mereka perlu mencuba produk dan percaya kepada produk. Dan keduanya tadi apa Cik Jackie kata, bawa ke ada certain kriteria yang lain? Okey, example macam kita ada orang dia mau invest kita punya kedai, kita punya franchise, kita akan kata, you beli kita punya produk, dan lepas tu consume lah. Tengok you love our product. Ini yang paling penting lah. Ni yang kedua ialah mereka mesti fikir barangan kesihatan sangat guna, sangat penting untuk semua orang. Ya. So maknanya they must have passionate about the business ya. Baru boleh itu ya. So itu pemilihan ya. Maknanya yang ada di luar sana, you perlu mencuba produk ni, perlu ada passion dalam kesihatan. Ya, betul. Ada duit, sistem dah ready, barangan semua yang kita dengar tadi, maka bolehlah menjadi franchisee untuk Miko. Ya, lagipun yang ketiga ialah kita akan tanya, you buka ini bisnes punya tujuan. Ada banyak orang mereka buka punya bisnes tujuan ialah untuk bagi mereka punya anak, bagi dia punya siapa, saya kata tak boleh. Mesti kalau boleh, you mesti rasa minat ini bisnes, you mau operation sendiri. You run, okay. Bukan kata you buka sebab untuk kasih anak ke apa, sebab
anak kalau tak minat, dia hanya buka saja, dia tak ada guna hati untuk buat operation pun tak boleh. Sebab kita punya business tak sama dengan F&B. Kita punya business mesti patient untuk macam bagi knowledge untuk kesihatan, macam jaga kesihatan. Ini Tapi knowledge maknanya tadi franchisee dia pun perlu ada knowledgeable Ya. about kesihatan ya Ya. untuk memberikan Ya. khidmat nasihat tadi. Ya, betul. Dan kita akan bagi advice kalau boleh semua kedai mesti ada employ satu nutritionist Nutritionist. untuk support mereka. Yang ini kita perlukan punyalah. Ya. Kalau Salmons macam mana? Thank you Mr. JK. Salmons macam mana dengan pemilihan? Salmos juga sama dari segi being passionate about the product. So sebab setiap hari sebagai franchisee you memang you akan berdepan dengan skincare, masalah kulit, customer kan macam tu kan. So you have to be really passionate about the product and the industry. You really like skincare, then only we can join. Kalau tidak nanti, kalau contohnya trainer kita datang, dia buat contohnya training about skin, training about products. Sebab it's not something that saya rasa bukan sesuatu yang semudah ABC, tetapi bukan juga sangat susah, cuma memerlukan seseorang untuk give in effort. Yes. So kalau seseorang tu bila dia passionate, dia tak susah. Tapi macam mana nak tahu kalau dia datang tu dia passionate atau tak passionate berkaitan dengan kita memang akan conduct satu interview dengan mereka. Like, it's like what is your experience before this? Why are you doing this right now? Tetapi sebenarnya kebanyakan franchisee yang kita ada sekarang memang kita memang ada yang memang kebanyakannya memang dalam bidang ni dah lama. Maknanya brand lain ke? Yes. Kemudian brand lain ataupun mereka memang kecil-kecil buat, so sekarang mereka beralih ke Salmons. Pun ada. Tapi ada juga yang memang kata saya tak ada experience, tetapi saya memang saya ada satu kes contohnya memang tak ada experience tapi dia memang berminat, so dia kata dia nak datang sini untuk belajar dan set up satu business. Dan of course with her passion and our support, she managed to open 2 outlets for now. Okey, jadi memanglah kena passionate dan dia sendiri yang perlu menjalankan perniagaan itu, Yes. bukan untuk beli dan bagi kepada anak ke apa ya. Jadi maknanya nanti takut maknanya walaupun ada sistem SOP tapi mudah je kalau tak nak ikut, maknanya the management itself should be very very strong ya. Tadi Cik Jackie ada mention about tak sama dengan bidang kecantikan kesihatan dengan food and beverages. Jadi saya nak teruskan kepada Encik Derek lah ya. Pengalaman dalam food and beverages dan telah lama di Persatuan Franchise Malaysia. Kita ada early childhood education, perkhidmatan, Dobi ni semua ya. Jadi ada yang mengatakan bahawa F&B tu lebih mencabar. Okay. Dan ada yang kata sama. Jadi apa pandangan Encik Derek berkaitan dengan hal ini? Okay. Hari ini saya mewakili Persatuan Franchise. Persatuan ya. Franchise, yes. Sebenarnya perniagaan ni semua perniagaan punya cabaran yang masing-masing lah tersendiri. So tak boleh kita katakan F&B tu lebih mencabar ataupun retail lebih mencabar. So masing-masing ada cabaran yang berbeza. Okay. Tapi kalau kita lihat masa MCO dulu, setahun dulu, bahagian kesihatan dan beauty, they are not essential. Right? Kita dikategorikan tidak essential. Dan food and beverage is essential. So that is a big difference lah. Maknanya apabila berlaku cabaran perubahan external factor tu, apa yang didefinekan tu akan menjadi satu yang perbezaan. Yang didahulukan mungkin ialah Makanan. Probably that is one of the difference lah. But from today kita punya sharing hari ni, kita tahu semua orang ni nak cantik, nak sihat. So dia kategori ni dah mula menjadi satu kategori essential ataupun necessity ya. Sebelum ni kalau you ada satu sepasang cermin mata, mungkin that spec is forever. Tapi sekarang ni kalau you nak pergi sports, you pakai yang lain, you pergi dinner, you pakai yang lain. So it's already very different. It's very diversified, the business. The business is very robust now. So I think cabaran tu berbeza dan bukan saja F&B tu mencabar lah. Tapi kalau
dikatakan yang lebih mencabar, saya rasa masing-masing ada cabarannya. Tapi kalau kita lihat dari segi F&B, dia dari segi operasinya lain dari segi kerana penyediaan contohnya menu makanan, perlu ada raw material yang maybe agak fragile ya, ada expiration date, and then pekerja untuk serve ataupun cabaran utama tu dari segi pekerja atau macam mana, dan apa perbezaan dari segi operasi tadi berbanding dengan bidang retail lah. Yeah, I think in terms of like kalau kategori Cik Zaki kan dari segi Meko, mungkin sebelum dia dapat license to operate, dia kena melalui banyak akta seperti food regulations, drug regulation, cosmetic regulation yang dia perlu dapat sebelum dapat dia build the confidence of the market lah ya. Sama juga dengan F&B, kita mesti adakan probably halal certification, food safety, semua ni. Cuma in terms of product shelf life ataupun shelf life lah produk tu sama juga, mereka punya produk punya pun ada Limited, shelf life. okay. Dan I think cabaran yang paling berbeza sedikit adalah dari segi pekerja. So kita punya Malaysian mungkin kalau ada dua jawatan yang terbuka, satu di salmon, satu di probably di kedai makanan. McDonald contoh. They probably will pilih salmons. Oh, okay. Ya, sebab mungkin pandangannya adalah bawa aircon, pakai cantik-cantik kan. So these are the difference lah, the challenge lah. So setuju ke? Maknanya mudah sikit lah dapat pekerja berbanding dengan kalau di F&B local. Saya rasa tak juga. Tak juga, Cik Derek. Sebab latihan yang we all have make them to go through is actually quite intensive. That is the part. So can be so as compared to F&B mungkin saya rasa mudah sikit. Tapi maybe saya rasa cabaran dia walaupun ni, tapi you akan train ni, tapi kalau macam front tu dia taklah kita train dan dia hilang. left. Train dia left. Tapi kalau kecantikan you dah train detail, dia left tu is a big loss. Banyak loss lah. Yes, because we really put skill. in a lot of effort. Tapi tadi dari segi macam mana pula yang cabaran untuk franchisor ataupun peniaga usahawan di luar sana yang dalam F&B. Dalam F&B, dia kata ada kaedah-kaedah tertentu untuk penyediaan menu dia. Now penyediaan menu tu nak di-franchise-kan, nak di-SOP kan supaya boleh replication. Berbanding dengan retail, proses dia agak jelas ya. Kalau berkaitan dengan F&B tu ada proses-proses yang masih tradisional, yang mereka tak nampak cara macam mana nak di SOP kan. Yang itu macam mana pandangan Cik Derek? Saya rasa kalau nak bandingkan antara kesihatan ataupun kecantikan dengan F&B, kita boleh ambil contoh, kalau dalam restoran kita perlukan tukang masak, dan dalam salmon mungkin kita perlukan beautician ya, untuk dapat jalankan the service lah, the service provided. So cabaran tu sama, SOP tu sama, cuma produk tu and produk tu customer, targeted customer tu lain. Dan kalau kita nak franchise kan, kita dalam F&B pun kita tak proprietary kan ataupun semua produk. Cuma hanya setengah produk yang kita rasa kita nak control keseragamannya, kita akan control. Sama juga dengan beauty and health. I don't think you control 100%? kapas, all those yang generic, they can have it lah, right? Ke memang Semua. to ensure 100% results, kapas pun kena sama. Tak, sebab saya pun faham sangat susah untuk control to the extent. So and then our franchisee also, it will be make life difficult for them, but we want to make life easier for them. So there will be certain flexibility, things like, for example, you mentioned kapas, things like that. So we give them that flexibility. Of course, produk tu tak boleh tukar-tukar lah. As long as dia tidak akan mengganggu results. Yes. Okay. So kita ada soalan daripada pendengar kita pada petang ini. Amat menarik ya.
Yang pertama, ada di sana yang bertanya, bolehkah menggunakan sistem pelesenan dahulu sebelum ke perniagaan franchise, ya? Maknanya guna pelesenan dahulu sebelum bergerak ke arah franchise. Jadi saya nak tanya kepada Meko dan Salmon, sama ada dahulu sebelum mula-mula konvensional, sama ada bergerak ke arah pelesenan dan ke franchise atau macam mana? Dan kedua, apakah pandangan pada soalan yang diajukan berkaitan dengan boleh ke start dengan pelesenan dahulu kemudian ke franchise? Cik Jackie. Okey, bagi saya sekarang, sebab sekarang banyak saya ada nampaklah banyak kedai-kedai macam mereka sebelum dapat franchise mereka akan dalam pelesenan. So dalam pelesenan bagi saya punya pendapat ialah dia is not approved by the government lah. So kita galakkan kalau you rasakan you punya business akan ada sistem everything okay, you boleh try your best apply dekat government secepat mungkin kepada franchise punya license. Sebab franchise punya license dia protect kita punya peniaga. Kita lebih selesa lah. Sebab dalam pelesenan ada banyak sebab dia buat daripada lawyer letter. So banyak tiada macam perlindungan daripada government kedua-dua pihak franchisor dan juga franchisee. Ya, so daripada sini saya galakkan kalau you punya business lebih daripada 3 tahun dan ada profit, cepat-cepat macam buat application to franchise. Tak perlulah ke arah pelesenan dahulu because sebenarnya regulated is a franchise system. Dan bagi saya punya pendapat lah, dalam 3 tahun you mesti buat sendiri punya perniagaan strong, dan you punya direct business strong, dan you baru boleh prove that you punya ini business model baru boleh bergerak. Bukan hanya hari ini you sudah macam satu baby, dia takkan cepat-cepat jalan, cepat-cepat macam boleh buat lari macam tu. So mesti step by step. Saya rasa untuk 3 tahun bagi satu perniagaan sudah boleh kita kata sangat dia stable. Full cycle. Ya. So bagi mereka saya galakkan, kau boleh jangan pergi pelesenan dulu, buat dah sendiri punya business kasih strong. Sebab dalam kita punya target market, example macam saya dekat Pulau Pinang. Sebelum saya dekat franchise, semua Pulau Pinang punya kedai own outlet, own by my own. So kita tahu apa dia punya kelebihan, apa dia punya kelemahan, dan lepas tu kita semasa buat franchise kita tahu apa yang berlaku. Ya. Okey. Kalau pengalaman Salmon pula macam mana? Adakah ada sekejap dalam sistem pelesenan kemudian baru franchise, dan apa nasihat yang boleh diberikan kepada pendengar kita pada hari ini? Untuk kita memang kita ada option sebab kita memang bermula dari pembekal. Maksudnya kita dulu ada customer yang memang dealer base. Tetapi lepas tu kita memang sarankan semua untuk convert kepada franchise disebabkan mereka dapat marketing support ataupun training support yang lebih baik, lebih menyeluruh. Tapi maksudnya kalau melalui pelesenan tadi tak sama? Tak sama. Yes, it's different. So kita when you get better support in terms of marketing and training, their business is proven to grow faster after that. Sebab memang kita ada banyak case yang lepas dia convert, business grow. Maknanya dinasihatkan untuk usahawan di luar sana yang nak mula memfranchisekan produk mereka untuk terus do it right for the first time, terus ke arah franchise, sebab dia somehow macam bukan memaksa lah, to make your business betul-betul ada SOP, ada ni jadi kalau you pelesenan ni you boleh macam kau tim lagi macam so better do it right for the first time. So ada lagi satu soalan yang menarik ini, dan kadang-kadang ia menjadi satu bottleneck juga untuk transformasi daripada kaedah konvensional sekarang kepada kaedah franchise. Soalannya adalah berminat untuk memfranchisekan perniagaan kesihatan, ada pendengar kita perniagaan kesihatan, tapi sekarang telah ada banyak stokis. Kita tahu yang stokis ni dia macam just a marketing channel atau marketing platform kan, distribution platform. Jadi bagaimana untuk solve issue tu sebelum beralih ke perniagaan franchise? Dia ada banyak stokis ni. Sama ada perkara ni juga berlaku kepada Salmons dengan Meko. Kita start dengan Miss Fu dulu. Untuk ni kita memang we put a lot of effort to protect our own franchisees. Especially one method ialah territorial rights. Yang ini dia ada banyak
banyak ini sekarang stokis ni. Stokis memang Stokis. kita tak ada. No, we don't do the stokis. Masa format. yang mula-mula dahulu sebelum beralih ke arah memang produk ke? Mereka memang carry our product, that is our dealer, but of course we are quite lucky because we managed to convert most of them. Oh, okey. Jadi so- maknanya apa nasihat yang boleh diberikan kepada pendengar kita yang di luar sana berkaitan dengan ini? So untuk soalan ni kan, saya rasa untuk jenama kita memang tak perlu bimbang disebabkan kita memang manage to convert most of them to become our franchisee. And in any case memang kita akan macam kes-kes unik ke apa benda ke kalau dibawa kepada kita, memang kita boleh discuss and we see how we can work it out. Okey, tak apa. Untuk yang Meko pula macam mana? Meko sebelum ni ada, sebab you macam retail kan? Ya. Ada banyak stokis tak sebelum beralih ke arah franchise? Bagi saya punya pendapat, sebab saya tak ada experience tentang stokis, sebab Meko memang dulu daripada kita supply dekat itu beauty salon. So daripada saya sini punya nasihat, kita boleh macam meeting dengan semua stokis, kata sekarang company kita sedang mau pergi franchise punya sistem. Kita bagi mereka tengok apa dah benefit untuk franchise, dan bagi mereka buat pilihan lah, you mau join ini franchise, dan kemungkinan boleh bagi mereka special offer. Special offer mungkin tak perlu bagi itu franchise fees ke, atau itu renovation sudah okay boleh maintain. Dan daripada sini bagi mereka buat pilihan. So daripada sini kita akan tahu siapa yang support kita, kita teruskan berjuangan lah. Kalau tak support kita tak boleh buat apa lah. Sebab dalam masa perubahan mesti ada orang suka, mesti orang tak suka. Kita tak boleh jaga semua mau suka kita. Ya. Okey, bagus. Maknanya tadi tu yang pertama sekali perlu perbincangan lah ya. Ya. Dan sekiranya betul-betul dah nak beralih ke arah franchise, beri satu grace period lah. Ya. Okey, dan juga mungkin boleh offer. Sebab dengan wujudnya franchise mikro ini, mungkin mereka boleh affordable untuk mereka menjadi franchisee kepada franchise mikro ya. Jadi masih boleh, perbincangan sangat perlu dan tempoh yang diberikan ya. Malahan maybe stokis-stokis tersebut merupakan potential ya. Lead yang amat kuat ya untuk menjadi franchisee. Okey. Sebab saya rasa stokis atau kita punya franchisee, kita pun macam kita mesti ada perhubungan rapat. Bukan kata hari ini kita sign satu black and white, kita hanya untuk duit saja untuk keuntungan. Kadang-kadang kita buat ini bisnes ialah apa tujuan kita. Macam example, macam kita punya kesihatan ya, tujuan kita put second is untuk mendapatkan duit, dan the first time kita satu impian ialah kita mesti bagi orang tahu kesihatan itu sangat penting. Kalau kesihatan itu tak penting, apa pun tak ada. Nothing will interest you. So maknanya di sini is not simply because of the profit making, tetapi berkaitan dengan we care about people contribute to the economy as well as the society Okay, di sini ada satu soalan ya. Mungkin saya boleh bertanyakan kepada Mr. Derek ya, selaku Vice President untuk Persatuan Franchise Malaysia. Mesti ya dah sekian lama MFA mendengar memberi khidmat nasihat atau komplain ataupun dan sebagainya ya, feedback daripada industri, dan ada stigma-stigma yang tertentu kepada konsep perniagaan franchise. Jadi soalannya di sini, kenapa dua jenama besar milik Bumiputera ni contoh saja Linda Rahim Beauty dan Simplicity, contoh tidak mahu bergerak ke arah franchise. Ini contoh. Tetapi apakah stigma-stigma yang ada di luar sana, ataupun ada perniagaan yang telah melepasi 3 tahun dan amat berpotensi tetapi tidak mahu bergerak ke arah konsep perniagaan franchise? Mungkin saya berpatah baliklah sedikit tadi dengan tajuk perbezaan pelesenian dengan franchise. Sebenarnya dua kontrak ni adalah kontrak yang berbeza ya. Pelesenian dan franchise agreement and licensing agreement is totally different ya. So setiap peniaga ataupun usahawan tu boleh memilih untuk menjadi licensor ataupun franchisor.
dan saya rasa tidak salah mereka jalankan bisnes sebagai licensor dahulu sebelum ke franchisor. Tapi apa yang berbeza dari segi legal contractual implication ialah dia punya contract tu, dia punya control point tu lain. Ya, kita tidak boleh menggunakan contract franchise untuk mengawal lisensi kita. Itu adalah perbezaannya dalam akta franchise kita. Ini adalah satu kesalahan ya kalau mereka menjalankan kontrol macam tu. Dan untuk soalan yang terakhir ni, saya rasa jenama-jenama besar yang kita tahu selain daripada jenama dua ni belum lagi ke arah perniagaan franchise atau tidak hendak ke arah perniagaan franchise, mungkin mempunyai alasan yang berbeza lah ya. Mungkin dalam perancangan business plan mereka belum sampai tahap tersebut, ataupun memang mereka tidak mempunyai perancangan tersebut sebab bukan semua perniagaan hendak ke arah franchise. Mungkin dari segi marketing atau online marketing, mereka hanya menggunakan marketing tools untuk membuat perniagaan, itu pun boleh ya. That's why we have currently we have a lot of online business, e-commerce business that also can be franchise, tapi mungkin pemikiran atau perancangan mereka tidak berbeza, adalah berbeza. So franchise memerlukan sistem yang sangat sistematik. So mungkin mereka belum lagi sampai ke tahap tersebut untuk ke arah franchise, mungkin akan datang. Tapi kalau berkaitan dengan stigma-stigma yang tertentu, sistem dah bagus, macam contohnya takut nanti sistem mereka ditiru ataupun ada stigma-stigma yang tertentu tu macam mana Encik Derek? Yang sebenarnya mungkin, tak betul. Ya, mungkin betul sebagai apa yang Prof katakan sebagai stigma seperti trademark issues ya. Mereka mungkin mempunyai terlalu banyak products ataupun jenama di pasaran ya, tapi mereka tidak tahu nak control yang mana satu. So itu mempunyai cost yang besar ya untuk mentrademarkkan semua produk tersebut. Itu mungkin salah satu daripada bottleneck ataupun cabaran mereka lah. Ya, tapi itu bukan penghalang untuk mereka ke arah franchise lah. Ya. Okay. So so kita tadi sebenarnya kita telah banyak mengumpas isu berkaitan dengan very detail about sistem perniagaan franchise dan sebagainya. So saya nak beralih kepada topik kita ni juga berkaitan dengan post-COVID-19, cabarannya. Jadi seperti mana dunia pada hari ini memang very prone to disaster lah dari segi magnitude, onset, duration dan apa yang berlaku COVID-19 contohnya ya. So untuk Meko ya, apa sebenarnya yang telah dipelajari ya, what lesson you learn from what happened in COVID-19, contohnya dan kerana itulah sebab kita melihat COVID-19 ni merupakan satu external factor yang actually hit every corner of the world, tidak ada yang terlepas, tetapi certain syarikat itu berjaya untuk fight ataupun survive ya. Yang penting sekarang tiada pilihan tetapi belajar dari apa yang telah berlaku. Jadi untuk Meko, apa yang telah dipelajari daripada COVID-19 itu, atau boleh ceritakan sikit experience perubahan-perubahan yang telah dibuat menjadi satu titik tolak yang sangat baiklah untuk syarikat. Boleh. Okey, daripada COVID ni kan, kita belajar banyaklah. Salah satu ialah kita sudah daripada offline transfer pergi buat online. Dan daripada sana tu macam hari ni kita buat Zoom meeting, Zoom training seminar. Sekarang kita sudah rasa sudah biasa. Macam sebelum COVID-19 ni kita tak ada buat macam tu. Dan lagi daripada sini kita tahu sekarang online punya marketing kalau kita ada compare dengan offline cepat. Mengapa tau? Sekarang kita buat online macam I sekarang as a director, saya pun mau sama-sama dengan pekerja. Kita buat apa tau? Kita buat live. Tiap-tiap minggu mesti ada satu kali live. Termasuk kita untuk Bumi Putra punya, untuk Chinese market punya, kita semua buat live. Boleh reach. Reach. Dan kita punya nutritionist kita pun kata dengan dia, sekarang you walaupun sudah tak boleh kerja dekat itu retail, you boleh work at home, mesti selalu buat live, buat video untuk bagi mereka ilmu tentang kesihatan. Mereka pun mereka akan rasa sangat happy. Dan kita daripada sini kita daripada lain punya peringkat. Sebab daripada sini sebelum ni Facebook atau kita kata online marketing, banyak orang jual dia itu barangan kesihatan, tapi mereka
banyak customer kita rasa mereka rasa tak secure. Sebab apa? Tak ada kedai punya. Mungkin mereka nak tengok juga produk ya, kan. nak tengok produk dan lepas tu mereka makan nanti ada apa side effect ke apa, tak tahu company itu dari mana. Tapi kita Meko, kita buat macam dekat itu live atau buat online marketing atau buat video, mereka akan rasa confident sebab kita kata dengan mereka, kita ada kedai dan kita daripada franchise dan lagi pun kita berniaga dekat Malaysia sudah 14 tahun. So mereka akan confident. So daripada sini saya belajar, wah, daripada sini kita punya impact lagi bagus, termasuk kita punya berangan sekarang kita ada dekat Kelantan, Kuantan, seluruh Malaysia. Ya. Okey, tadi tu maknanya untuk Meko sebelum ni memang offline Tak pernah online. Tak pernah online, tapi saya lihat macam Meko sendiri very agresif dari segi online marketing sekarang. Maknanya you gain learning. The learning is very fast learning, lah. Antara perkara-perkara yang dilakukan untuk online tu ada certain investment ataupun macam mana nak belajar tu semua boleh dikongsikan kepada ni, macam how fast you jump from offline kepada online, dan bukan sekadar just online yang pasif tapi very agresif lah. So daripada sini saya rasa kita sebagai CEO, kita jangan kedekut. Kita daripada masa MCO kan, saya ada hantar atau panggil mereka, saya punya pekerja semua, register dekat online. Tak kira mana-mana guru, mereka kursus ke apa tentang online punya, pergi belajar. Company sponsor. Company sponsor, dan lepas tu mereka akan merasa, oi baguslah. Pada masa itu mereka duduk dekat rumah tak boleh buat apa. Mereka ada satu ilmu untuk belajar macam mana online. So I pun rasa sangat gembira kita sekarang sudah capai dalam online punya peringkat. Dan akan teruskanlah online ni ya. Bagus ya. Okey, jadi thank you for your sharing. Untuk Salmons pula macam mana? Apa yang berlaku COVID-19 dan apa perubahan yang telah dilakukan dan apa yang telah dipelajari, what lesson learned from that? Sebenarnya pada masa COVID-19, I think you all should know, all of us, pusat kecantikan memang tidak boleh beroperasi. Dibenarkan operasi, Yes, tidak boleh beroperasi. That actually in a way forces us to evolve. So kita, what we learn is, I think we all have to learn any business lah. Bukan saja untuk kita, saya rasa kita have to be ready to change. So pada masa tu bila kita dapati, ada juga customer sebenarnya yang masih menanya, tak boleh buat rawatan muka ke? So kita memutuskan, why not kita buat DIY facial at home. Kita ajar, kita buat satu daripada SKU yang kita ada, treatment yang kita ada, kita customize sikit, lepas tu kita keluarkan menu untuk ajar customer macam mana mereka boleh buat facial kat rumah. So kita change on the spot to make sure that at least they can, customer pun boleh enjoy kat rumah, dan kita pun boleh still benefit. Then they buy your product and then they do it at home. Itu antara maksudnya perubahan dari segi small business model yang you buat lah, dari segi penyampaian perkhidmatan ya. Very fast to very agile lah untuk adapt kepada situasi yang semasa. Dan saya juga mendapat maklumat daripada industri, apabila berlakunya COVID-19, banyak yang lihat ada kelemahan dari segi operasi data ya, di mana COVID-19 bila berlaku sesuatu keadaan yang krisis like that, dan problem semua nampak, dan di situ untuk syarikat yang berdaya saing boleh start looking at how to fix those problems ya. Sebenarnya ada satu lagi soalan kita pun towards the end lah. Tapi saya ingat soalan untuk mendapatkan sijil halal sektor kesihatan untuk produk import. Salmons dapat pensijilan halal ke atau Meko? We are in the midst of applying. Midst of applying. So maksudnya menuju ke arah itu ya Meko? Bagi Meko senang saja, kalau kita mau produce itu produk halal punya, kita mesti joint venture atau corporate venture dengan kilang yang ada sertifikat halal. Ya, senang saja. So untuk Meko kilang belum lagi. Mesti ada halal punya sertifikat. Sudah ada halal Sudah atau? lah. Jadi kalau Meko boleh dapat, sudah pastilah syarikat lain pun tak ada masalah, just follow the procedure ya. Jadi soalan terakhir saya untuk panel kita pada hari ini ya. Apakah yang dirasakan cabaran for the next, bukan 5 years tetapi 10 years, Meko, ataupun last word kepada kita ni, apakah cabaran untuk for the next 10 years yang dirasakan dan Meko akan bergerak ke arah itu? Cabaran for the next 10 years. Okay, cabaran for the next 10 years kita sangat cabar sebab kita mau buat
bagi seluruh Malaysia tahu, Meko punya brand ialah untuk jaga kesihatan. Kita mau cabarannya, kita punya aim ialah mau buat mau buka 50 kedai dekat seluruh Malaysia. Dan kita pun mau mesti strong daripada online marketing. So dua-dua kita mesti bergabung lah. Ya. Maknanya tadi nak strong presence Ya. dari segi marketing. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari segi pelanggan ya, mungkin dari segi digitalization. Now Ya. sekarang kerajaan bercakap tentang go digital, Ya. go digital ya. Jadi sekarang apa cabaran dia? Kalau cabaran dia masa akan datang tu, kalau kita lihat dari segi makro tadi, negara kita ni, maknanya kita beralih kepada digitalization ataupun pelanggan, adakah kemungkinan pelanggan masa akan datang akan lain dari segi persepsinya ataupun mungkin kehendaknya lebih lain berkaitan dengan produk kesihatan dan kecantikan ni, Cik Jackie, what do you think? Okey. Bagi saya, kita punya cabarannya lah, walaupun kata government kata kita mesti pergi itu digital, tapi saya tahu sebab sekarang kita punya buying behavior, banyak orang dia lebih suka consultant, dan mereka lebih suka ada dapat sentuh, akan rasa customization. Ya, that's why. So ini adalah cabaran yang kita akan menghadapi lah. Jadi untuk Meko telah nampak Ya. future is going to be customization. Ya. Customer perlukan something yang very customized. Ya. Dan juga customer sebenarnya akan datang because they are very experienced. Ya. Information are available everywhere Ya, ya. at the click of your finger. Ya. Mereka akan lebih knowledgeable and they keep Betul. on comparing Ya, product. betul. Itu sebenarnya merupakan satu cabaran ya. Ya. Jadi Meko telah menyedari akan cabaran Ya. for the next 5 years, for the next 10 years dan akan bergerak ke arah bagaimana untuk menghadapi cabaran tersebut dan terus berdaya saing dan berdaya tahan lah. Ya, betul. Okay, kalau untuk Salmons ada anything specific, what do you think? Apa cabaran for the next 10 years? Saya rasa untuk Salmos is lebih kepada, kalau contohnya hari ini you kata kedut kita boleh hilangkan kedut dalam masa 3 bulan. I think in the future they expect more instant. Oh, okay. Contohnya esok boleh hilangkan kedut macam tu. They want fastest result. Faster result ya. Yes. Customer are getting more impatient nowadays ya. Correct. And digitalization also they are getting more impatient also. Contohnya kalau dulu tak ada e-wallet, tapi sekarang e-wallet tak payah bawa duit keluar. So sekarang senang kita nak buat bayaran. Online also they want seamless process. So these are all customer behavior yang memang kita kena peka, kita kena observe and then kita kena berubah cepat ikut keadaan. Kalau kita lihat kepada digitalization ya, kalau dalam digitalize ya, kalau we talk about digitalization ni yang paling penting adalah data. Sebab data driven decision dan data driven process juga. Jadi untuk contohnya Salmons ya, franchisor. Ya, apakah kelebihan dan di mana Salmons nak step ahead berkaitan dengan digitalization ni supaya menjadi satu competitive advantage kepada independent store yang belum franchise ni. Okay, because kita memang we have to take ourselves as peneraju macam tu. Peneraju, okay. Yes. Betul. So in a way kita memang kena learn first. We have to learn first. Maksudnya market leader. Yes, then we have to learn first. Then only we can flow back the information back to all the franchisees. Yes. This is what we have been telling all the independent beauty salon yang memang kalau berminat, this is what you get. Contohnya teknologi yang which technology come first. This is what is trending. Yes. Macam tu kita akan beritahu mereka. Itulah And, advantage. all this data actually we will actually observe, we will analyse and then we will actually flow it back to them. Maknanya bukan sekadar menjual produk, menjual servis, tetapi juga perlu membuat R&D ya, berkaitan dengan market, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan what will consumer expect in the future ya. So macam mana pula dengan Cik Derek berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi, berkaitan dengan for the next 10 years, what is your advice to our pendengar di luar sana? Saya rasa 3 years, Sikit 5 lagi, years, 10 years down the road, I think there will be a lot banyak Change. perubahan dan changes lah. We just need to get ready ourselves and then untuk viewers kat luar sana, kalau ada hari ini punya sharing mungkin tak cukup masa ya. So tapi kalau ada apa-apa lagi masalah ataupun persoalan, bolehlah menghubungi Malaysia Franchise Association. Association ataupun Persatuan Franchise Malaysia. Kita ada banyak kursus seperti Ya. kursus asas perniagaan franchise yang kamu boleh sertai untuk mendapatkan maklumat yang lanjut untuk
knowledge And franchise keep ni. keep Yeah. updated on the current market news dan lah. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang Meko dan Salmons, pada sama. bulan Oktober ya, kita ada pameran FIM. franchise FIM hybrid. antarabangsa di KLCC. Ya. Ya, okey. Okey, jadi ini saja masa yang kita ada pada hari ini untuk webinar franchise siri ketiga tahun 2021. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang telah berkongsi, memberikan satu perkongsian yang amat menarik. So kita berikan tepukan secara maya lah kepada Encik Derek. Terima kasih Encik Derek. Kepada Madam Miss Fu, thank you so much, and kepada Encik Jackie, thank you so much. And thank you. This is the end of our webinar today.